والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya kita dapat lagi meneruskan majlis ilmu kita dan kita dapat duduk dalam tempat yang terbaik, iaitu masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan rahmat dan taufiknya yang berterusan kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita membicarakan pasal yang ke-10, iaitu rukun mandi wajib. Pada yang telah lalu membicarakan tentang orang-orang yang diwajibkan mandi. Maka bila nak mandi ni ada rukun dia yang menyebabkan kalau tidak dipenuhi menjadikan mandi itu tidak sah pada syarak, yang menyebabkan tidak sah dari sudut ibadat. Jadilah mandi itu seperti mana mandi-mandi yang biasa, kerana dia tidak melepas dan tidak mengangkat dari sudut hukum syarak atau sahnya ibadat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fi daraini. Faslun furudul ghusli ithnani, an-niyyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Jadi fardu ataupun rukun-rukun mandi wajib itu dua perkara. Jadi orang bila nak mandi dengan sebab sesuatu yang mengangkat dari sudut sahnya mandi, yang membolehkan sah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hukum syarak, maka dia perlu memenuhi dua rukun. Yang pertama dia kata apa? An-niyatu, iaitu niat. Sebab di dalam hadis niat ini tidak disebut di dalam Quran. Dalilnya tidak disebut di dalam Quran. Tetapi di dalam mazhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i mengambil dalil tentang wajibnya niat ini diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan ianya akan maknanya bergantung kepada niat dia, kan? Sebab tu dalam masalah dinyatakan dalam masalah usul fiqh bahawa dia kata apa? Al-umuru, kaedahnya, kaedah yang pertama dalam usul fiqh apa? Al-umuru bimaqasidiha. Setiap perbuatan tu bergantung pada apa niat dia. Al-umuru bimaqasidiha. Jadi mengambil kepada dalil ataupun kaedah usul ini, al-umuru bimaqasidiha ni diambil daripada usul ni, maka di dalamnya ulama meletakkan
bahawa salah satu daripada dalil al-umuri bi maqasidiha itu ialah innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amalan tu bergantung pada niat. Jadi ini soal ibadat. Maka niat Imam Syafi'i meletakkan ia sebagai satu daripada perkara yang penting. Tak ada niat maka tidak dihukum. Untuk membezakan di antara satu ibadat dan satu adat ialah dengan niat dia. Kalau tak ada niat itu sebagai adat. Kalau ada niat itu maknanya ibadat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dia kata apa? Ketika pertama kali membasuh sebahagian tubuh badan hendaklah berniat. Ni dalam bab mandi. Contohnya lafaz niat, nawaitu raf'al hadasil akbar an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Itu contoh. Sahaja aku mengangkat hadas besar daripada seluruh badanku, fardu kerana Allah Ta'ala. Yang ni lafaz lah. Dia punya lafaz niat dia. Adapun niat itu ialah iaitu tasdik bil qalbi, apa yang terzahir di dalam, terlintas di dalam hati kamu. Maka tidak boleh hanya berniat dengan nawaitul ghusli. Contohnya orang berhadas besar, sama ada berjunub ataupun keluar air mani ataupun dengan haid ataupun nifas, dia hanya berniat ketika nak mandi hadas ni, dia mengatakan nawaitul ghusl, maka dia tak memadai, maknanya tak sah dari sudut mandi dia. Mandi hadas dia tadi tak sah. Ataupun dia kata apa? Nawaitu taharah. Nawaitu taharah, sahaja aku berniat bersuci, sahaja aku niat bersuci, pun tak memada juga. Tak memada lah, maknanya tak dikira. Orang yang mandi macam ni tak terangkat hadas besar dia, melainkan jadilah mandi dia tu sebagai mandi yang biasa je. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau dia niat yang macam ni, dia nak semayang dia tak sah. Dia baca Quran dalam keadaan dia berhadas. Kalau dia pergi tawaf, dia masih lagi berhadas. Jadi itu maksud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tanbih, peringatan kata. Cara berniat jika selalu keluar air mani. Kerana ada orang yang dia air maninya keluar, dia bukan dengan sebab jima ataupun dengan sebab sesuatu. Dia ni orang yang selalu keluar air mani tidak boleh berniat dengan niat yang disebutkan. Tak boleh niat nawaitu raf'al hadasil akbar, tapi dia punya niat dia nawaitul ghusla listibahatil fardis salati fardan lillahi ta'ala. Kerana ni orang yang dia orang yang kerap keluar. Dia tak ada sebab kan, dia boleh keluar. Kalau orang kena yang macam ni, maka dia punya niat ketika mandi dia, sahaja aku berniat mandi untuk membolehkan mengerjakan salat fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi tak memadalah kalau sekiranya dia niat nawaitu rafa'al hadasil akbar, kerana dia ni orang yang lazim keluar air mani kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dia punya rujukan ada disebut itu. Yang kedua dia kata samalah juga hendaklah disertakan dalam niat mengangkat hadas junub. Orang kalau dia berjunub, niat junub kan, ataupun mengangkat hadas besar, atau mengharuskan solat fardu,
atau fardu mandi, ataupun menunaikan fardu mandi, atau mandi fardu, atau mandi yang wajib. Jika hanya niat mandi sahaja, seperti contoh sebelum ni, tak memada. Kalau dia niat nawaitul ghusli ataupun nawaitut taharata, itu tak memada dalam keadaan dia ni orang yang berjunub, kan? Jadi tak boleh, mesti dia sebut, kan? Jadi kita boleh merujuk niat-niat ini dalam kitab-kitab fiqh, ada disebutkan. Mandi hadas, orang mandi haid macam mana dia punya niat, orang yang mandi nifas, orang yang wiladah, dia ada niat mandi dia. Yang ini disebut ni cuma lafaz saja, tuan-tuan, kan? Bila kita menjatuhkan air, mengenakan air pada anggota badan, kita niat. Bagi perempuan, sahaja aku mandi kerana haid, kerana Allah Ta'ala. Orang yang mandi nifas, sahaja aku mandi kerana nifas, kan? Kerana Allah Ta'ala, kan? Itu semuanya benda yang di dalam hati kita. Adapun niat ini di dalam mazhab Asy-Syafi'i hukumnya sunat. Contohnya kita semayang maghrib, melafazkan talaffuz bil niyah ini, usalli fardhal maghribi, maka hukumnya adalah sunat. Sunat aja. Orang yang tak nak sebut tak menjadi masalah. Tetapi Imam Syafi'i kata, aku suka kalau orang bila sekali nak semayang, maka dia menyebut lafaz niat, kerana lafaz itu menguatkan akan niat dia. Dia pasti dah ni, dia nak semayang apa? Memang nak semayang maghrib, maka dia talaffuz bin niyah nama dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masalah jika seorang yang mandi wajib terlupa niat ketika membasuh muka, tetapi mula berniat ketika membasuh bahu kanannya, maka sah basuhan bahu kanannya, tetapi tidak sah basuhan mukanya. Dia wajib membasuh semula mukanya kerana ia dilakukan sebelum niat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni air jatuh di kepala, jatuh niat, dia kena sebahagian. Sama macam hukum orang mengambil wudu. Niat kalau sekiranya dijatuhkan sebelum air kena sebahagian juzuk daripada muka, maka hukumnya niat tidak sah. Dia dah niat dulu, sahaja aku mengangkat hadas kecil, kemudian air baru kena muka, maka hukum tidak sah. Kerana hukum mengambil wuduk ni mesti air tu kena pada sebahagian juzuk muka baru niat. Sama juga orang yang mandi hadas besar, ketika mandi hadas besar, niat itu tak boleh terzahir sebelum air kena pada bahagian juzuk anggota. Jadi kalau sekiranya dia niat dulu sebelum air kena, maka basuhan yang kena tadi tanpa niat tadi maka tidak dikira. Jadi tuan-tuan kena basuh balik. Ni kadang-kadang kita mandi pun ni dah lama mandi ni tuan-tuan, kan? Dah banyak kola dah habis air, kan? Tak tahu sah tak sah kita mandi ni, kan? Kola air kola dah banyak dah kita bayar dah. Tapi kita tak tahu mandi kita selama ni yang jadi fardu ni lulus ke tak lulus. Sebab tu tuan-tuan jangan memandang remeh tentang masalah hukum. Hukum fiqh ni jangan dipandang remeh. Walaupun ia bersangkutan dengan apa? Al-ghusl, mandi. Tapi mandi ni kalau silap dilakukan menyebabkan maknanya hukum ibadat kita tidak sah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Dia punya kitab tu semua dia tengok, boleh tengok kitab tu. Mana sumber yang diambil oleh pengarang ni ketika mana mensyarahkan kitab Safiatul Najah ni. Kemudian yang keduanya, syarat yang kedua bagi rukun mandi wajib ialah wa ta'mimul badani bil ma'i, iaitu meratakan seluruh air, meratakan
seluruh badan dengan air. Makna kalau mandi hadap besar kena pasti semua anggota mesti kena dengan air. Semua juzuk anggota kena pasti kena air. Ada? Itu sebabnya ada perkara-perkara sunat sebelum mandi, menghilangkan perkara-perkara yang menghalang air daripada sampai. Itu sebabnya orang yang tidak mengambil berat tentang masalah kebersihan ini tuan-tuan, yang disebutkan tanda fitrah itu 5. Memotong kuku contohnya, itu tanda fitrah. Ketika mana dia berhadap besar, dia mandi hadap besar, mandi junub dan sebagainya, sebab kuku tu panjang, bahawa di bawah kuku itu ialah anggota yang zahir yang wajib dikenakan air. Kalau sekiranya di bawah kuku dia yang panjang tadi tak masuk air ketika mana dia mandi hadas, menyebabkan hadas, mandi hadas dia tidak sah dan ibadat dia selama-lama tidak sah. Sebab tu Islam ni tuan-tuan memandang berat, mengatakan bahawa tanda fitrah tu 5. Kan? Yang biasa orang tak ambil berat ni ialah masalah kuku. Kuku ni dia mesti dipotong. Jangan melebihi daripada 40 hari. Mesti dipotong. Kalau panjang ketika mana berhadas, ataupun ada maknanya dalamnya sisa-sisa makanan yang tak sampai air ketika mandi hadas, menyebabkan sembahyang kita punya mandi hadas tak sah. Sebab tu kita tak boleh ambil ringan. Bila Islam ni yang didatangkan oleh, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita sesuatu ni, dia ada hikmah. Yang hari ni orang tak nampak benda tu ada hikmah dia. Kita pandang ni, ini kalau sebut macam ni, ini semua ketinggalan zaman. Tuan-tuan, Islam ni dia bukan mementingkan hanya dalam soal ibadat dia. Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu agama yang menjaga dari sudut kebersihan fizikal maupun mental. Maknanya dari sudut rohani maupun jasmani. Ini agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita jangan, orang Islam jangan meniru-niru orang-orang yang bukan Islam. Man syabbaha qaumun fahuwa minhum. Siapa yang meniru, yang mengikut orang-orang yang bukan Islam, mengikuti sesuatu kaum, maka dia akan masuk dalam kaum itu. Menyimpan kuku panjang itu bukan budaya orang Islam. Itu budaya orang-orang yang lain daripada Islam. Sebab tu Allah Ta'ala sebut terang-terang dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara, mereka tidak redha kepada kamu melainkan kamu ikut dia. Ni budaya orang simpan kuku panjang. Maknanya ini adalah budaya orang-orang Yahudi dan Nasara. Islam memberi garis panduan, nak simpan kuku tidak boleh melebihi daripada 40 hari. Sampai 40 hari potong. Tadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang tahu. Kenapa? Dia bersangkutan dengan soal ibadat, baik lelaki maupun perempuan. Kita jangan memandang ini moden dan sebagainya. Ini Islam yang suruh, kerana Islam lebih ke hadapan daripada agama-agama yang lain. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dalam masalah meratakan air ke seluruh badan ini dengan air, termasuklah kulit, kuku, rambut yang zahir ataupun batin walaupun tebal. Nak pasti bila orang mandi ni kulit kan mesti kena air. Kalau ada sesuatu yang menghalang pada kulit, maka menyebabkan mandi tak sah. Kan? Ada cat contohnya, ada pewarna ke atau minyak ke yang melekat pada badan kulit, air tak boleh mengena pada zat kulit,
maka tak sah. Begitu juga pada kuku. Kuku ni sama ada yang zahir maupun yang di bawah. Makna kalau lebih daripada isi dia tu, itu termasuk yang zahir. Di bawahnya termasuk benda yang zahir. Kan? Jadi nak kena jaga-jaga rambut yang zahir. Mana kalau ada hari ni orang yang mewarnakan rambut dia, sehingga kalau dia mandi air tidak kena kepada zat rambut, maka hukum mandi hadas tak sah. Jadi kita kena jaga-jaga tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ataupun batin walaupun tebal. Contohnya rambut orang bersanggul tebal. Bila dia mandi, dia mesti memastikan air ni kena pada kulit kepala. Kan? Dengan sebab itu kalau sanggul dia tebal, hendaklah dirungkai. Dia punya sanggul ni dilepaskan supaya air boleh kena pada kulit kepala. Kalau sekiranya sanggul yang diikat tu, kalau dia mandi air boleh kena pada zat kulit kepala, maka tak perlu dirungkaikan. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka air wajib diratakan. Pertama, bahagian kaki yang pecah-pecah. Ini kalau kaki kita merekah kan, asalkan tidak sampai kepada bahagian daging. Mana-mana rekahan pada tapak kaki, tumit kaki ketika mandi, dia termasuk dia zahir. Maka kalau mandi, sebab dia kena masukkan air, mesti kena pada celah-celah rekahan. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita mandi terus, kita tidak meyakini bahawa air boleh sampai. Itu sebabnya Rasulullah ketika mana nak mandi, Rasulullah ambil wuduk dulu, mengambil wuduk secara sempurna, kakinya dibasuh, tapak kakinya di depan, atas dan di bawah, supaya memastikan bahawa bila mandi, sebahagian daripada juzuk anggota tu air dah masuk dah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu mandi lama. Rasulullah hanya mandi maknanya beberapa dengan beberapa gayung je. Kita mandi dengan beberapa kolah, kan? Itu yang tak sama tu. Kerana Rasulullah tu cara mandi tu. Cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena tiru, kan? Kita tak perlu pakai air yang banyak kalau kita memahami kaedah mandi yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memastikan bahawa bahagian kaki yang pecah-pecah asalkan tak sampai kepada daging lah. Kerana kalau daging tu dia dah masuk, maknanya yang batin, makna dah termasuk, itu bukan anggota zahir lagi. Contohnya kalau sekiranya tapak kaki kita ditusuk dengan apa ni, dengan duri contohnya, berlubang, maka lubang tu termasuk anggota zahir, termasuk zahir lah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan yang keduanya termasuk dalam dikatakan meratakan air ini di bawah kulfah, iaitu kulub bagi orang yang belum berkhatan. Kalau orang tak berkhatan, dia kena memastikan bila mandi hadas besar, air kena masuk di bawah kulit yang di depan daripada kemaluan dia. Kena masuk kan? Sebab itu anggota zahir. Kalau tak sah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiganya, kawasan nampak daripada faraj seorang wanita. Mana yang zahir, kan? Mana kalau dia mandi ni, faraj ni, mana kemaluan dia mesti kena. Itu yang zahir juga. Yang zahir perlu. Dan dubur yang terbuka ketika mana bertenggung. Mana kalau kita berdiri tu dia rapat, kalau kita bertenggung dia terbuka. Yang terbuka tu termasuk yang zahir, yang mesti dikenakan air ketika mana seseorang itu mandi hadas. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentang menyampaikan air di bawah kulub ataupun kulfah ini,
Wajib bagi orang yang hidup. Bagi orang yang hidup ketika mana berhadap besar, itu wajib. Nah, kalau dia berhadap kecil pun kena basuh sampai hilang najis. Orang yang hidup, pelaksanaan hukum ni taklifi makna hukum tu ialah kepada orang yang hidup. Pada orang yang mati dah tak ada, kan? Untuk orang yang hidup aja semayang, untuk orang yang hidup, yang mati tak semayang, dia kena semayang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jika seseorang sudah meninggal dunia, iaitu mati atau mayat, tidak wajib kerana perbuatan itu boleh menghina mayat. Kalau orang dah mati, dia mati tak berkhatan, maka tak perlu dicuci sampai ke dalam-dalam tu. Dikebumikan sahaja tanpa disolatkan mengikut pegangan atau pendapat Imam Ramli dalam mazhab Asy-Syafi'i. Orang kalau mati meninggal dunia, dia tak berkhatan, pendapat Imam Ramli dalam mazhab Syafi'i, orang ni mandi kapan tak semayang, tak disemayangkan, tanam. Tapi menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu daripada mazhab Asy-Syafi'i, maka dia kata wajib dimandikan, dikapankan, disemahyangkan dan dikebumikan macam biasa. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka sanggul wajib dileraikan. Ini untuk orang perempuan. Sekarang bukan orang perempuan, orang lelaki pun dah bersanggul, kan? Ingat sekarang ni orang perempuan, orang perempuan pula tak bersanggul pula, dah tak ada sanggul. Dia dah bagi untuk orang lelaki pula sanggul, kan? Jadi mana-mana yang bersanggul ketika mana nak mandi hadas, dileraikan jika menghalang air sampai ke dalam rambut. Mana sanggul besar macam goh unta, macam kan, tinggi pun benar. Kalau lalu kat ni pintu tersangkut, bak sanggul dia tinggi. Orang yang macam ni, bak orang dulu dia punya sanggul tu besar sebab dia pakai minyak kelapa, kan? Bak minyak kelapa ni menyuburkan rambut. Hari ni sekarang orang tak pakai minyak kelapa, pakai macam-macam minyak, sebab tu rambut digugur. Dah tak sanggul dah sekarang, semua rambut pendek. Orang dulu rambutnya panjang-panjang. Sebab apa? Minyak tak ada, pakai minyak kelapa tiap-tiap pagi, rambut hitam sihat semua. Nak. Jadi bila dia sanggul tu besar sanggul dia. Bila nak mandi hadap besar, kesekiranya sanggul itu menghalang daripada air sampai kepada kulit kepala dia, maka hendaklah dileraikan. Tapi kalau sekiranya boleh sampai dengan mandi tadi, air boleh masuk, maka tak perlulah dileraikan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahagian dalam biji mata, ni orang ni ustaz ni, biji mata ni nak kena basuh tak kalau mandi wajib? Lubang telinga, lubang hidung nak kena masukkan air tak? Nak. Bahagian kemaluan, batin kemaluan perempuan, ini semua tak perlu masukkan air. Kalau masukkan air dalam lubang hidung, mati dah tersedak kau, kan? Jadi dengan sebab itu tak perlu. Yang perlu mandi ni ketika mandi hadas, iaitu membasuh yang zahir, anggota yang zahir aja. Jangan dalam lubang telinga curahkan air, mati kau, kan? Yang dikena basuh ni yang zahir, yang nampak. Kalau disentuh ni nampak, kan? Itu maksud yang zahir. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masalah rambut dan kuku yang tercabut atau gugur atau terpotong sebelum atau ketika mandi, hendaklah dikumpul dan dibawakan mandi bersama. Ini sunnah. Itu yang dipegang, yang disebut oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab dia, kan? Dan ini juga disebut oleh Imam Ghazali. Sunnah maknanya mana-mana rambut kalau kita sikat waktu kita berhadap besar, sikat rambut gugur,
Maka waktu nak mandi, himpunkan, bawa mandi sekali. Dulu mak-mak kita buat macam tu tuan-tuan kan. Mak kita dulu waktu dia datang haid lama kan, dia berhias untuk untuk suaminya. Mereka berhias, mereka berdandan waktu pagi. Jadi bila berdandan, mereka sikat mereka tak ada macam sikat orang sekarang. Sikat mereka tu yang rapat-rapat tu. Rambut gugur, digulung, dipintal-pintal rambut tu. Waktu mandi dibawanya sekali. Jadi gitu tuan-tuan. Kerana mereka buat tu rupa-rupanya ada hujah di dalam hukum fiqh. Kan? Dalam hukum fiqh tu hukumnya sunat. Sunat dibuat yang demikian. Okey. Dan afdal mandi bermula daripada kepala. Bila mandi ni mula pada kepala. Tetapi dia tidak wajib. Bila mandi ni curah daripada kepala dulu. Tak? Tapi itu bukan wajib. Itu menyentuh tentang dari sudut afdal. Dari sudut keafdalan. Siapa yang mampu buat, silakan. Tak mampu, mulalah mana-mana anggota. Tak? Tidak wajib mualat. Maknanya mandi ni tak wajib berterusan. Kan? Oleh itu jika ada orang yang mula mandi dengan membasuh daripada pusat ke bawah pada pukul 9 pagi, kemudian menyambung mandi untuk bahagian pusat ke atas dan keseluruhan badan pada 12 tengah hari, maka hukumnya dibolehkan. Ada orang buat macam tu tuan-tuan. Pukul 9 basuh badan bawah, pukul 1 mandi atas pula. Hukum mandi hadap sah, hukumnya sah. Kerana hukum mandi itu tidak memerlukan kepada mualat. Macam kita semayang, kan, perlu mualat. Macam kita mengambil wuduk, perlu mualat. Tapi mandi ni dia tak perlu mualat. Jadi tuan-tuan, ni disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Kita boleh tengok dan boleh rujuk tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kitab Idaman Penuntut ditambah satu lagi rukun mandi wajib, iaitu menghilangkan najis yang ada pada badan terlebih dahulu. Ni kalau dalam kitab Idaman Penuntut. Orang yang nak mandi ada besar, maka terlebih dulu kalau ada najis pada anggota badan, hendaklah dihilangkan dulu. Kemudian barulah mandi wajib. Ini bermakna 2 kali basuh. Ini adalah pendapat Imam Rifa'i. Mengikut Imam Nawawi, cukup dengan sekali basuh atau mandi sahaja. Khilaf ini berkaitan dengan najis hukmi, tidak nampak najis. Jika ada najis aini, najis nampak, iaitu tiada khilaf, wajib dihilangkan najis dahulu sebelum mandi wajib. Jadi najisnya ada 2. Najisnya ada 2. Satu namanya najis hukmi. Apa maksud najis hukmi? Hukumnya ada, tapi bendanya tak ada, tak nampak. Kan? Contohnya orang dia membasuh tempat tadi kena kencing kanak-kanak yang dah berumur 2 tahun, yang dah makan lain daripada susu ibu dia. Dia pun ambil mop, dia mop lantai tu bersih sampai bersih, hilang najis. Apa hukumnya? Maka hukumnya bersih pada adat, tidak bersih pada syarak. Kenapa dia dimaksudkan tidak bersih pada syarak? Kerana cara basuhan itu tidak sah. Cara basuhannya tak kena. Kerana apabila kanak-kanak yang telah umur 2 tahun ke atas, yang telah makan lain daripada susu ibu, maka dia menjadi najis mutawassita. Najis mutawassit. Cara menyuci najis mutawassit ini ialah dengan cara menghilangkan air najis, menghilangkan rasa bau dan warna, dan mesti basuh ialah dengan air mutlak dengan cara mengalirkan air. Itu cara basuhan. Jadi kalau dia mop aja,
hilang najisnya, hilang baunya, hilang rasanya, hanya sah dari sudut adat tapi tidak terangkat dari sudut syarak kerana cara basuhan yang dilakukan tidak sah. Ini yang nak dipaham betul-betul. Kan? Nak dipaham betul-betul. Jangan pakai mop ya. Nak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu namanya najis hukmi. Hukum ada, ain tak ada. Yang keduanya nama najis aini. Najis aini ini ialah najis yang kelihatan dari sudut ain najis. Ada contohnya kalau kencing kanak-kanak, nampak kencing tu. Air kencingnya ada. Jadi itu namanya najis aini. Yang kita bimbangkan di sini ialah tuan-tuan, ialah najis hukmi. Hari ini kalau orang masuk ke tandas, itu sebabnya di tandas tu dia sebelum kita keluar daripada tandas tu ada paip di luar. Luar daripada bilik air tu ada 2 paip. Tujuannya tu apa? Supaya kita membasuh kaki. Supaya basuh kaki. Supaya bila kita keluar daripada tandas, yang kita masuk dalam tandas tadi waktu kita buang air kecil, dibimbangi bahawa air kencing tadi memercik kepada kaki kita. Kalau kita tak basuh tadi, kita keluar, kita membawa air najis keluar. Sehingga kalau orang lain masuk dalam keadaan kakinya basah dan sebagainya, dia memijak najis tadi, maka daripada najis hukmi, najis jadi aini. Dia akan berubah. Jadi dengan sebab itu mesti dia faham. Sebab tu sediakan di luar daripada bilik air itu ada tempat paip, supaya orang bila keluar tandas basuh kaki dulu sebelum masuk dalam masjid. Kan? Kerana di situ merupakan tempat laluan orang nak naik ke dewan solat. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, penting. Bukan disediakan saja-saja tu. Sebab kita tidak mengetahui, ada waktu kita kencing ni najis tu, air kencing terpecik pada kaki kita, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi dengan sebab itu mesti kita fahami dengan baik. Okay. Sunat-sunat mandi wajib. Sunat-sunat mandi wajib itu 5 perkara. Orang yang nak mandi wajib, dia mesti melakukan perkara-perkara sunat terlebih dahulu. Yang pertamanya tasmiyah, iaitu membaca basmalah. Bagi tempat yang boleh baca dah. Kalau tempat yang kita mandi itu dia merupakan tempat qada hajat, tempat buang air besar, maka tak bolehlah baca bismillah. Sebab itu dikira tandas, khalaq, kan? Itu tak boleh baca bismillah, kan? Dilarang menyebut nama Allah di dalamnya. Sebab tempat itu adalah tempat pembuangan najis, qada hajat, sama ada kecil atau besar. Jadi ketika hendak berniat, maka dengan niat zikir ataupun mutlak sahaja, ia adalah qiyas kepada wuduk. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, membasuh kedua tangan sebelum masuk ke dalam tempat air. Sebelum kita merendamkan tapak tangan kita dalam bekas air yang kita tadah yang dianya air mutlak, basuh dulu tangannya di luar. Kerana apa? Dibimbangi tangan kita tu ada najis, atau maknanya ada air najis, ataupun ada najis hukmi. Kalau kita celupkan ni, air itu termasuk air yang kena najis ataupun air yang bernajis. Jadi dulu sama ada air yang terkena najis atau air yang masuk najis. Jadi itu sebab Rasulullah suruh basuh dulu tangan itu, kan? Dan yang ketiganya, berwuduk sebelum mandi junub. Orang yang nak mandi ada besar, ambil wuduk dulu.
Wuduk macam mana? Wuduk seperti mana sembahyang. Nah, jadi dengan sebab itu sekiranya orang yang mengambil wuduk seperti mana mengambil wuduk sembahyang, kemudian dia mandi hadas besar, dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk di dalam mandi, dengan sebab itu wuduk itu sah untuk digunakan untuk solat. Kan? Tapi kalau sekiranya dia waktu dia mandi, dia ambil wuduk tadi sebelum mandi, dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, contohnya memegang kemaluannya, maka ataupun keluar dah salah satu daripada dua jalan, maka batallah wuduk. Dengan sebab itu, bila dia nak semayang, dia kena berwuduk yang baru. Mandi hadas besar tidak boleh digunakan sebagai maknanya wuduk untuk semayang. Kerana ada orang kata bila dah ambil hadas besar tak payah angkat wuduk lagi. Dipahami kerana salah di sudut pemahaman. Orang yang mengangkat hadas besar ni dia tak perlu ambil wuduk kalau sekiranya dia sebelum bermandi hadas besar dia ambil wuduk seperti mana wuduk semayang, dan ketika mana dia mandi dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk dia tu, maka hukum wuduk tu sah. Kerana wuduk tidak terbatal dengan sebab keluarnya air mani. Kan? Air maninya keluar, dia tidak membatalkan. Dia bukan najis. Air mani bukan najis. Dia keluar, wajib mandi. Adik. Itu kena faham tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah bila dia semayang, pakaian dia kena air mani, Rasulullah terus semayang. Kerana Rasulullah memberitahu air mani bukan najis, tetapi wajib mandi. Tapi air mazi, air wadi itu termasuk najis. Itu najis. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengusap-ngusap ataupun menggosok tangan pada seluruh badan, kemudian mualat. Mualat ni ketika mengambil wuduk lah, dan mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita memahami dalam kita beribadat, mudah-mudahan tahsinul ibadah yang kita dengar tiap-tiap minggu memberi kepahaman untuk membolehkan ibadat kita menjadi lebih baik daripada masa-masa yang sebelumnya. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi